Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum, saya Mak Jah. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Alhamdulillah. Mak Jah sentiasa mendoakan supaya anak-anak Mak Jah sentiasa sihat walafiat dan terkabul segala hajat di hati dan supaya sentiasa di dalam redha Allah. Alhamdulillah, Mak Jah seperti biasa pada minggu ini sihat walafiat dan terima kasih Mak Jah ucapkan kepada anak-anak Mak Jah yang sudi mengikuti cerita-cerita yang Mak Jah sajikan setiap minggu. Sebenarnya anak-anak, untuk pengetahuan anak-anak, Mak Jah rasa sangat teruja setiap minggu boleh dapat bercerita kepada anak-anak semua ya. Jadi pada minggu ini seperti biasa ya anak-anak, Mak Jah akan bercerita mengenai filem Embun. Filem Embun pun banyak kenangan bagi diri Mak Jah, banyak pengalaman manis, pengalaman pahit dan pengalaman yang menyeramkan. Jadi kalau anak-anak sudah menonton filem Embun, anak-anak mungkin sudah mengetahui latar cerita itu, iaitu berlatar belakangkan kisah di zaman Perang Dunia Kedua, di mana Jepun menjajah kita, dan itu serba sedikit tetapi dia lebih kepada percintaan seorang anggota tentera Jepun yang telah jatuh cinta kepada seorang gadis yang bernama Embun, dan cinta ini adalah cinta yang tidak kesampaian. Cerita cinta yang bagi Mak Jah dia sangat meruntun jiwa. Jadi itulah serba sedikit latar belakang cerita filem Embun yang agak hangat juga diperkatakan pada suatu ketika dulu. Filem Embun telah kami membuat penggambaraan itu, kalau tak silap Mak Jah, sekitar tahun 2001. Tetapi apa yang menariknya, apa yang ingin Mak Jah kongsikan, apa pengalaman Mak Jah, bagaimana pengalaman Mak Jah semasa Mak Jah membuat penggambaran filem Embun. Itu yang Mak Jah kata, ada pahit, ada manis, ada suka duka dan ada seram dia. Tetapi ya anak-anak, sebelum Mak Jah bercerita mengenai babak-babak seram, sekejap lagi, sebelum ni apa kata anak-anak dengar dulu kisah suka duka Mak Jah semasa Mak Jah syuting filem Embun. Filem Embun ni Mak Jah kena bekerja keras kerana dia masa time tu adalah time zaman Jepun. Jadi dari segi penampilan, dari segi penghayatan, semuanya kena dalam keadaan yang nampak susah. Kami semua kena macam menghayati betul-betul watak itu. Dalam cerita tu, Embun ni adalah seorang anak gadis yang sangat kuat perjuangan dia menentang penjajah di masa itu, dan saya pula pekerjaan saya adalah mengambil mengkuang untuk dijadikan tikar.
Jadi yang pengalaman pahitnya Mak Jah ingin ceritakan kepada anak-anak Mak Jah, kerana sampai sekarang Mak Jah masih terasa sakit dia dan parut dia pun masih ada di kaki. Ada satu ketika tu ada satu babak di mana Mak Jah sedang menguruskan mengkuang. Mengkuang tu dimasukkan di dalam satu periuk yang sangat besar, yang agak besar, dan dengan air panas yang mendidih. So Mak Jah kacau tu, semasa Mak Jah kacau tu, air tu tertumpah di kaki Mak Jah. Bayangkanlah anak-anak betapa sakit dan pedihnya kaki Mak Jah terkena air panas. Dan besok tu kaki tu dah mengelembung. Bila kaki tu mengelembung, Mak Jah terpaksa menjalani syuting juga kerana kita tak boleh berhenti syuting. Masa tu scene di mana Mak Jah diheret oleh anggota Jepun, diheret dan dipijak, dibelasah. Bayangkanlah kaki tu yang kena air panas yang mengelembung tu, diheret, dia kulit dia dah terkeluar. Memang sangat sakit dan pedih. Tapi Alhamdulillah saya dapat juga menyelesaikan tugas saya, dan Alhamdulillah itu kenangan pahit dia yang pedih, tetapi yang manisnya saya dinobatkan sebagai pelakon pembantu wanita terbaik di Asia Pasifik, kalau tak silap saya dalam tahun 2001. Benarlah ya, Allah kalau bagi kita sesuatu yang pahit, kemudian dia akan bagi manis lepas itu. Jadi kalau kita ni anak-anak, kalau Allah uji kita dengan ujian yang berat, insya-Allah Allah ingin memberi kita satu kehidupan ataupun sesuatu yang istimewa selepas itu. Yang ini adalah pengalaman yang seram semasa saya membuat penggambaran filem Embun. Okey. Mula sekali apabila saya sampai di hotel, saya satu bilik dengan Umi Aida. Dan pada hari ketika saya sampai, Umi Aida belum sampai lagi ya anak-anak. Dia belum sampai lagi kerana mereka membuat scene saya dulu tanpa Umi Aida. Hari yang kedua, ketiga, kalau tak silap hari yang ketiga baru dia sampai. Okey, pada ketika itu kita orang sampai di hotel, saya lah, mereka yang kru-kru semua dah ada, dan saya sampai pada waktu dah dekat waktu maghrib. Saya pun seperti biasalah, saya tengok bilik dia cantik dan dia mewah dan dia sangat selesa, memang selesa. Dia ada cermin, curtain yang luas, bilik dia luas. Dan saya pun bila masuk waktu maghrib, biasalah, saya pun ambil air semayang, saya pun nak solat. Tapi sebelum tu saya on TV. Okey, TV tu kalau tak silap saya adalah apa, dia belum berita lagi. Kalau berita di pukul 8 kan, dia adalah orang tengah bercakap apa semua. So saya pun dah dengar bunyi azan, saya pun nak solat. Bila saya nak solat, TV tu betul-betul berhadapan dengan saya. Bila saya nak solat je, saya pun Allahu Akbar. TV tu dia tak ada siaran. Dia macam saya kata kenapa TV ni macam ni. Walaupun saya tengah solat ni, saya dah mula macam semacam TV tu. Tapi saya nampak TV tu dia jadi macam siaran dia berhenti, tetapi dia macam ada frekuensi sangat kuat. Kuat bunyi dia. Saya pun masa tu bulu roma saya naik. Saya tak tahu kenapa, tapi saya rasa sangat takut. Saya pun solat juga. Saya solat, saya pun bagi salam. Bila dah habis 3 rakaat, kita bagi salam. Habis saja salam yang kedua, TV tu terus on balik cantik. Elok aja. Saya macam ini satu petanda yang tidak baik. So saya pun macam mana ni, aku nak tidur seorang malam ni.
Saya pun pergi keluar. Saya telefon kawan saya, ada tak budak wardrobe perempuan mana-mana yang boleh temankan saya. Jadi ada 2-3 orang budak wardrobe ni datang temankan saya. Sebab saya kata hati saya dah tak sedap dah. Sebab bilik ni dia dah bagi clue. Kan? Jadi saya pun malam tu kami pun tidur 2-3 orang. 3 orang kalau tak silap saya, berimpit. Tak apalah sebab kami cantumkan katil tu. Dan memang takutlah saya, tapi malam tu tak ada apa-apa yang berlaku. Okey. And then malam seterusnya pun diorang menemankan saya. Tapi sehinggalah sampai Umi Aida datang. Okey. Bila Umi Aida datang, saya pun dia nak ambil katil yang dekat dinding. Saya yang dekat tingkap. Okey. Saya pun tidur malam tu. Saya tidur, tiba-tiba saya terbangun. Saya terbangun sebab saya dengar suara yang sangat bising. Suara yang bising tu, dia mengganggu tidur saya. Tetapi suara tu saya tak faham. Saya bangun tapi saya tak bangun, bukan maknanya saya saya masih berbaring, tapi saya bangun sebab saya rasa tak sedar hati. Lepas tu saya dengar anak-anak. Saya dengar suara bunyi dia yang bukan ada bahasa. Dia macam dia suara macam tu anak-anak. Tapi saya dapat rasakan dia seolah-olah macam ada budak tau. Dia berlari. Saya macam itu jam memang saya dah tutup dah selimut dekat kepala saya. Tapi saya tak boleh tahan dah. Saya memang sangat-sangat takut. Saya dengar suara tu, budak kaki tu berlari, lepas tu suara yang saya tak faham. Dalam beberapa saat saya tak boleh tahan. Saya bangun tegak, saya buka lampu. Umi Aida pun terjaga. Mak, dia tanya, kenapa mak? Cakap, sorry lah dik, mak memang tak boleh tidur. Kenapa? Mak ni suka macam ni, dia kata. Mak tak boleh tidur. Saya cakap macam tu dengan Umi. Betul, mak tak boleh tidur sebab suara ni mengganggu mak. Dia berlari kulu-kilir, ada budak. Mak cakap macam tu. Saya cakap macam tu lah. Ada budak, lepas tu dia macam tak tahulah, dia kulu-kilir berlari. Bahasa dia saya tak faham. Mak ni merepek je lah, dia kata. Lepas tu dia temankan saya. Habis macam mana ni? Sebab hari pun macam pukul 2, pukul 3 macam tu. Kami pun berborak sampailah dekat nak subuh. Besok tu pun kami pergi syuting. Lepas tu bila habis semua syuting, dalam malam jugalah kami habis, saya terkejut. Umi pun terkejut. Mak, dia kata, kenapa pintu bilik kita terbuka? Pintu bilik hotel tu renggang. Ya, anak-anak dia renggang tau. Dia macam terbuka. Saya pun tak sedar hati, macam mana pintu ni boleh terbuka? Masa nak pergi syuting tu, Umi yang last sekali, Umi kata dia memang dah tutup betul-betul pintu tu. Tapi secara logiknya pun, kalau hotel yang ada bintang, kalau kita keluar, bila kita macam biarkan pintu tu akan tertutup sendiri dan dia tidak boleh dibuka. Tetapi yang ini, pintu ni renggang. So kita orang pun dah takut. Kita pun pergi cek barang-barang yang berharga. Umi kata tak ada apa yang hilang, semua elok aja. Umi pun pergi komplain yang kami nak pindah bilik. Sebab Umi kata memang kita pun dah risau sebab dah sampai tahap pintu boleh terbuka sendiri. Kami risaulah, takut benda-benda yang tidak diingini berlaku. So kami pun tukar ke bilik yang sama level dengan artis yang lain. Sebab sebelum ni kami adalah level yang bawah. Diorang ni saya tak ingat tingkat berapa, tapi kami lagi bawah, diorang paling atas. So diorang pun cakap dengan saya, kami pun dah naik ke level yang lebih tinggi, sama level dengan diorang. So alhamdulillah, dan tak ada gangguan apa-apa. So tapi lepas tu saya jumpa dengan housekeeping, saya tanya dia. Tapi saya perasan mula-mula saya masuk bilik tu, saya tengok ada macam
surah Yasin. So, tapi mungkin saya ingat customer tertinggal ke apa ke. Lepas tu saya tanya dengan housekeeping. Housekeeping kata memang bilik ni memang ada sesuatu. Jadi itu adalah kisah yang berlaku di bilik. Tetapi ada lagi pengalaman yang berlaku semasa saya sedang syuting. Dia satu pengalaman yang dia tidak menakutkan, tetapi satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan apabila saya syuting di suatu masjid lama di Sungai Siput. Dia masjid tu di dalam kampung, saya pun dah tak ingat kampung mana, tetapi dia ada sungai. Dan masjid tu sangat cantik, tetapi masjid itu tidak digunakan lagi kerana masjid tu umurnya dah macam beratus tahun lah. Tetapi apabila kami nak syuting, of course lah budak prop semuanya, kru-kru semua membersihkan balik. Dia cat mana yang patut, cantik lah. Dia jadikan sebab dia perlukan masjid tu kerana masjid tu menepati jalan cerita filem Embun. Jadi saya dengan Datuk Rahim dengan pelakon-pelakon yang lain ada satu scene dekat situ di mana scene tu kami membuat perjumpaan macam mana apa yang kami patut buat kerana kampung kami telah diserang oleh Jepun. Okey, apabila saya masuk je masjid tu, saya bagi salam, saya tak tahu kenapa bila saya masuk masjid tu saya rasa sangat macam sedih. Saya rasa saya nak menangis. Saya tengok kolah dia tak ada air, kolah dia macam dah lama. Masjid tu sangat cantik. Dia ialah masjid yang kayu. Tapi semua dah cantik, dah bersih. Saya tak boleh nak syuting. Saya kata macam mana ni? Saya rasa macam nak menangis tau. Menangis yang kita tak boleh tahan. Seolah-olah kalau kita pergi Mekah kan, kita tengok Kaabah, kita mesti menangis. Itulah rasa saya pada masa tu. Saya rasa memang sangat sedih masa tu. Lepas tu tapi dalam cerita ni tidak memerlukan saya menangis. Saya kata macam mana ni kalau aku menangis ni macam mana? Saya pun dah tak tahu nak buat apa. Saya pergi ke satu sudut di mana orang tak nampak saya kan, sudut tepi. Ya Allah, ya Tuhanku, saya doa kepada Allah, ya Allah, kenapa perasaan aku jadi macam ni, ya Allah. Saya pun baca Fatihah 3 kali, baca Qul Huwallah. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah hati aku macam ni, ya Allah. Aku hadiahkan bacaan surah yang aku baca ni, Allah, kepada Tuan atau sesiapa saja yang membuat masjid ini, ya Allah. Selepas itu anak-anak tahu tak, saya dapat melihat bukan dengan mata saya tapi dengan mata hati saya masjid itu, ya Allah. Anak-anak, masjid itu menjadi cantik, anak-anak. Itulah perasaan yang saya, ya Allah, ya Tuhanku, saya tengok masjid tu cantik. Masjid tu daripada yang lama dia terus menjadi cantik di mata saya sehingga saya terpukau. Lepas tu saya kata, ya Allah, dia seolah-olah menarik perasaan saya, kegembiraan saya pada masa tu. Saya sangat gembira, saya sangat tenang pada masa tu. Lepas tu, tak lama lepas tu, director pun kata, okey, mari kita syuting. Ya Allah, dengan hati yang gembira, saya pun syuting. Alhamdulillah, kami dapat menghabiskan babak itu. Dan of course lah, habis syuting, kami kena balik. Lepas tu bila saya nak balik, anak-anak, saya pegang dinding masjid tu. Saya kata, saya nak balik sekarang. Saya kata, saya rasa sangat jatuh cinta dengan masjid tu. Tapi sayangnya saya tak ingat dah kampung mana kalau saya nak pergi masjid tu lagi. Tapi saya tahu kawasan tu adalah kawasan di Sungai Siput. Itulah pengalaman yang Allah kurniakan kepada saya. Allah bagi dekat saya satu pengalaman yang
saya tak dapat lupakan sampai bila-bila. Jadi ya anak-anak, saya pun habis selesai menjalani penggambaran filem Embun dan saya rasa sangat bertuah kerana saya diizinkan Allah untuk dapat berlakon dalam sebuah filem yang bagi saya sangat bermakna buat diri saya. Sepanjang saya berlakon dah dekat 40 tahun, filem Embun adalah filem yang saya takkan lupakan sampai bila-bila. Dia adalah satu filem yang ada nostalgia di dalam jiwa saya. Dan itulah kenangan yang saya takkan lupakan sepanjang penggambaran itu ya anak-anak ya. Selepas itu nak dijadikan cerita. Selepas tu saya pun berborak dengan kawan-kawan. Lepas tu tak tahu macam mana terkeluarlah cerita pasal filem Embun dan cerita yang kami syuting dekat masjid di Sungai Siput tu. Rupanya ada kawan seorang ni, dia kata dia tahu masjid tu dekat mana dan dia kata rupanya dekat masjid tu ada satu kubur lama. Betul-betul dekat masjid tu. Dan dia tak sure sama ada, tapi kubur itu adalah kubur ulama. Dia ada kubur dekat situ. Dia kata kubur tu adalah kubur yang mungkin tak tahulah pengasas masjid tu ke ataupun wali Allah ke ataupun ulama ke, tetapi ada kubur di masjid tu dia kata. Saya kata oh patutlah saya rasa macam tu. Jadi terima kasih anak-anak kerana sudi mendengar cerita Mak Jah pada kali ini. Tetapi sebelum berakhir, seperti biasa ya, Mak Jah nak nasihatkan pada anak-anak semua, jangan leka hidup di dunia ini kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.